Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang hadir ke kuliah hari ini. Kuliah hari ini akan membincangkan topik yang ketujuh bagi kursus penghayatan etika dan peradaban, iaitu pengaruh ICT ke atas kesepaduan nasional. Mari kita lihat sinopsis bagi topik ini. Pembinaan kesepaduan nasional sekaligus peradaban majmuk Malaysia sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi semasa, iaitu Information Communication Technology, terjemah dalam bentuk internet, digital apps, Facebook, Instagram dan berbagai lagi tapak digital. Ianya telah menular dalam setiap lapisan masyarakat dan generasi termasuk di Malaysia. Dari satu segi, ICT merapatkan jurang komunikasi, namun tiada satu institusi sejagat yang mengawal perkembangan ini, menjadikannya seperti digital jungle. Serentak ICT boleh jadi kawan dan jadi lawan, positif dan negatif, membina dan menghancurkan. Dengan berluasannya fake news melalui media sosial seperti Facebook adalah satu contoh yang sangat dirisaukan oleh kerajaan dan orang awam. Kefahaman mengenai etika dalam penggunaan ICT yang tidak bercanggah dengan peradaban di Malaysia sangat diperlukan oleh semua pihak. Papasan mengenai pro dan cons mengenai ICT, budaya digital dan disiplin dalam kalangan pengguna ICT diwacanakan. Bagi tajuk ini ialah pelajar dapat memahami ICT sebagai penggerak kesepaduan nasional di Malaysia. 3 hasil pembelajaran yang dijangka diperolehi apabila anda mempelajari bab ini ialah anda akan dapat menghuraikan hubungan manusia dan teknologi, membincangkan etika dan peradaban dalam penggunaan ICT dan menganalisis isu semasa ICT di Malaysia. 5 topik yang akan dibincangkan adalah evolusi dan pengglobalan teknologi, hubungan manusia dan ICT, etika dan peradaban dalam penggunaan ICT, ICT tapak pengukuhan kesepaduan nasional dan akhir sekali isu semasa ICT. Subtopik pertama iaitu evolusi dan pengglobalan teknologi. Seperti mana yang kita sedia ketahui, sejak dahulu teknologi telah berevolusi dalam berbagai bidang berkaitan kehidupan manusia. Teknologi telah mempengaruhi secara global dalam pelbagai bidang seperti pertanian dan pemakanan, pembinaan, pengangkutan, teknologi maklumat, teknologi komunikasi dan terkini teknologi digital berasaskan artificial intelligence dan Internet of Things. Pembinaan kesepaduan nasional sekaligus peradaban majmuk Malaysia sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi semasa. Information Communication Technology terjelma dalam bentuk internet, digital app, Facebook, Instagram dan berbagai lagi tapak digital. Tahukah anda bahawa perancangan pengembangan teknologi negara kita bukanlah sesuatu yang baharu? Penggunaan teknologi telah direkod dan dimaktub sebagai objektif kelima dalam rukun negara, iaitu membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Rukun negara diisytiharkan semasa Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-13 oleh Yang di-Pertuan Agong pada 31 Ogos 1970. Kebijakan tokoh-tokoh silam negara telah menyediakan suatu agenda besar masa depan masyarakat negara ini. Hal ini patut kita fikir dan hayati sebagai suatu manfaat yang telah kita nikmati pada masa ini.
Seperti mana yang anda semua ketahui, evolusi ICT di Malaysia di mana pada tahun 1983 Dr. Muhammad Awanglah, pensyarah kejuruteraan di Universiti Malaya telah mencetuskan idea merangkaikan internet antarabangsa yang mula dikomersialkan dengan Malaysia. Seterusnya pada tahun 1989 kejayaan mewujudkan Rancom dikembangkan kepada jaring. Kini pelbagai teknologi berkaitan ICT wujud seperti cendawan tumbuh selepas hujan tanpa dapat dibendung lagi. Hasilnya, kita kini hidup dalam era di mana teknologi telah menjadi pemain penting kepada kehidupan manusia. Apakah perasaan anda jika tiada akses ke internet melalui telefon anda? Seterusnya, kita beralih pula kepada subtopik kedua iaitu hubungan manusia dan ICT. Pernahkah anda sedar ICT adalah konsep yang tidak pernah kita nampak? Kita hanya melihat alat teknologi seperti komputer, sistem wayar yang saling berhubung dan sistem komunikasi berperantara teknologi melibatkan telefon, wayar, menara komunikasi dan satelit. Dalam konteks sains sosial, kesemua ini dilihat sebagai alat yang membantu memudah dan mempercepatkan pemprosesan dan penghantaran maklumat. Sungguh pun begitu, terdapat suatu masa ICT dilihat membebankan kepada generasi yang tidak pernah mempelajari atau menguasai ICT dengan baik, sehingga hidup dengan tuntutan kerja 24 jam, seharian kan dikejar pembintang. Begitu juga berlakunya buli cyber, hate speech dan juga menjadi mangsa scam. Bebanan-bebanan ini boleh kita lihat dalam bentuk teknostres. Apakah yang dimaksudkan dengan teknostres? Iaitu terjadinya melalui tekanan yang dihadapi oleh seseorang kerana tidak mampu mengikuti perkembangan dan pengoperasikan pelbagai jenis teknologi yang bergerak terlalu pantas pada masa kini. Ianya berlaku terhadap golongan tua, ibu bapa, peniaga dan juga pekerja. Seterusnya, teknofobia. Teknofobia ialah ketakutan teknologi atau tidak suka teknologi canggih atau peranti kompleks, terutamanya komputer. Teknofobia iaitu berasa tidak selesa. Orang yang tidak menguasai teknologi baru, iaitu menggunakan ICT tetapi tidak selesa melakukannya. Teknofobis kognitif juga adalah orang yang menggunakan ICT tetapi dengan ketakutan, merasakan diri tidak terlatih sepenuhnya. Begitu juga teknofobis bersemangat, orang yang mengalami ketakutan yang tidak rasional terhadap penggunaan teknologi baru. Seterusnya adalah hate speech. Hate speech merupakan ucapan kebencian melalui tulisan atau kelakuan yang bersifat prejudis terhadap seseorang atau sekumpulan masyarakat berdasarkan agama, kewarganegaraan, bangsa, jantina, kecacatan dan orientasi. Kita perlu hidup dalam realiti semasa. Adakah anda mahu berpatah balik dan tidak menggunakan smartphone, tidak mahu mempunyai data internet atau tidak mahu menyediakan wifi percuma dalam perniagaan? Fikir sebelum bertindak. ICT kini adalah sebahagian daripada kehidupan kita. Lihatlah cara kita bekerja, membeli belah dalam talian, menukar sistem pos daripada surat kepada penghapusan barangan. Pernahkah kita fikir sebelum ini? Kita tidak boleh mengelak daripada menggunakannya. Kita perlu melatih diri, masyarakat untuk menerima sistem tadbir urus moden dengan pembangunan negara berasaskan teknologi ICT. ICT kini muncul dalam pelbagai bentuk aplikasi. Jadi, bagaimanakah kita sekarang? Adakah IR 4.0 menakutkan kita atau boleh mewarnai kehidupan baru masyarakat?
Seterusnya kita beralih kepada subtopik ketiga iaitu etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Pelbagai peraturan boleh kita temui dalam menggunakan komputer, internet dan media sosial. Bagaimanakah kita patut menterjemah ICT sebagai suatu perkara sahaja dalam pelbagai perkara lain berkaitan kehidupan kita? Oleh itu, apabila berinteraksi melalui ICT sama ada secara formal atau tidak formal, kita perlu mengambil kira 4 peraturan ini. Terdapat beberapa etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Yang pertama, ingat komunikasi sesama manusia iaitu menjaga tutur kata dengan baik. Contoh, sentiasa bercakap dengan lemah lembut dan sopan santun. Yang kedua, ikuti piawaian kelakuan online seperti anda ikuti dalam kehidupan sebenar. Contohnya menjaga adab pergaulan serta adab walaupun di dalam media sosial. Ketiga, ketahui di mana anda berada di media sosial. Contohnya sentiasa berhati-hati dalam melayari laman web yang mencurigakan. Keempat, hormati masa orang lain. Contohnya masa bersama keluarga dan rakan-rakan. Elakkan daripada melayani media sosial. Apakah etika lain dalam penggunaan ICT? Yang pertama, hak asasi. Itu tidak berkongsi masalah peribadi di media sosial dan mendedahkan maklumat peribadi diri. Kedua, tidak menyebarkan fitnah. Juga tidak menyebarkan berita palsu dan kita juga tidak mendedahkan identiti orang lain tanpa kebenaran. Apakah etika dalam penggunaan ICT? Yang kedua, plagiarisme. Sebarang bahan dari internet yang diambil oleh pelajar untuk menyiapkan tugasan harus mengkredit sumbernya. Kedua, perbuatan cut and paste harus mengkredit sumbernya. Apakah etika lain dalam penggunaan ICT? Yang ketiga adalah manipulasi karya. Itu kita tidak menyunting sesuatu ke arah yang negatif. Kita tidak mengubah istilah ataupun idea asal orang lain dan menganggap sebagai hak sendiri. Kita juga tidak menyunting video atau gambar yang boleh membuka aib orang lain. Okey, seterusnya subtopik yang keempat adalah ICT tapak pengukuhan kesepaduan nasional. ICT perlu dipelajari dan dipupuk supaya ia menjadi ejen kesepaduan sosial dalam kebudayaan kehidupan moden ini. Kita perlu mendidik diri, keluarga dan komuniti mengenai cara kita mengguna dan mengurus ICT bagi mengukuhkan kesepaduan sosial kita. Cara bertutur, berkongsi, menampil diri, berhujah dan menyantuni orang lain bukan sahaja sewaktu kita tidak dapat dilihat secara nyata oleh orang lain, tetapi juga perlu kita jaga adab, adat dan etika walaupun tindakan atas kesalahan daripadanya belum dibuat terhadap kita. Bagaimanakah cara kita mengaplikasikan ICT secara bijak? Sebagai contoh, Dr. Munira Abdul Razak, pensyarah Pusat Bahasa Moden dan Sains Kemanusiaan Universiti Malaysia Pahang telah berjaya membangunkan produk inovasi pengurusan kepelbagaian iaitu ADAM bagi mengukuhkan perpaduan antara etnik, terorisme dan nilai jati diri. Seterusnya, dalam subtopik yang kelima, kita akan membincangkan isu-isu semasa ICT. Antara isu-isu semasa yang akan kita bincangkan selepas ini adalah berkaitan dengan pornografi, berita palsu, deepfake, hate speech, cetak rompak dan juga jenayah cyber. Apakah yang dimaksudkan dengan pornografi?
iaitu bahan lucah yang berbentuk imej, tulisan ataupun visual yang merangsang nafsu keinginan seksual seseorang. Antara faktor-faktor berlakunya pornografi adalah disebabkan oleh rakan sebaya, teknologi, keluarga, kurangnya didikan agama serta kurangnya pendidikan mengenai seksualiti. Kesannya adalah berlakunya hubungan seks pranikah, kesannya kepada kesihatan mental, kehilangan kegairahan seksual, membentuk sikap, nilai dan perilaku yang negatif dan juga tertutup minda, tidak percaya pada diri sendiri. Seterusnya, berita palsu. Berita palsu ini adalah merupakan maklumat, data dan laporan yang salah sebahagian ataupun keseluruhannya. Ianya berbentuk dalam teks, rakaman video, audio ataupun perkataan. Antara faktor berlakunya berita palsu ini adalah kurangnya pemahaman agama, ketagihan internet, pendidikan, keinginan dan juga meraih perhatian orang ramai. Berita palsu ini boleh memberi kesan kepada berlakunya huru-hara, perbalahan, perpecahan dan permusuhan dalam masyarakat. Ini juga boleh menimbulkan keraguan dan syak wasangka tentang sesuatu perkara. Dan seterusnya boleh menimbulkan kegelisahan dan kerisauan. Apakah yang dimaksudkan dengan deepfake? Iaitu penyatuan antara citra manusia yang berdasarkan pada kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence, menggabungkan gambar dan video dengan menggunakan teknik mesin belajar yang dikenali sebagai jaringan generatif adversarial. Antara faktor berlakunya perkara tersebut adalah tiada pendedahan berkaitan dengan hukum-hukum penyalahgunaan, tingkah laku manusia dan juga keinginan populariti dan perhatian orang ramai. Ini memberi kesan berlakunya fitnah, berlakunya pergaduhan sama masyarakat kerana salah faham dan juga potensi dalam pencurian identiti. Seterusnya, hate speech. Hate speech adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk membentuk provokasi, hasutan atau hinaan terhadap seseorang individu atau kelompok yang lain dalam pelbagai perkara seperti warna kulit, gender, agama dan lain-lain. Antara berlakunya perkara-perkara berikut adalah kurangnya kawalan sosial, pengaruh dalam era globalisasi dan juga psikologi seseorang yang negatif. Kesannya munculnya pembulian cyber, wujudnya salah faham antara satu sama lain, menimbulkan fitnah dan juga memburukkan aib seseorang. Jenayah cyber. Apakah yang dimaksudkan dengan jenayah cyber? Iaitu suatu bentuk perlakuan jenayah yang menggunakan peranti elektronik melalui sambungan internet, melibatkan individu atau kumpulan yang mampu menjangkaui batasan dari sesebuah negara ke negara yang lain dalam tempoh yang dekat. Antara faktor berlakunya jenayah cyber ini ada sikap manusia itu sendiri, kurang pengetahuan dalam pengendalian komputer dan internet, didikan ibu bapa dan kurangnya ilmu kefahaman tentang undang-undang cyber. Ini telah memberi kesan kepada kerugian besar dari segi keuangan dan kehilangan harta benda. Data peribadi terbongkar dan keselamatan data terancam. Seterusnya, privacy ataupun cetak rompak. Ianya berlaku pemalsuan hak cipta dan yang berkaitan seperti hak pemuzik, organisasi, penyiaran dan pengeluar, menggunakan atau menjual tanpa kebenaran atau membuat salinan ke atas sesuatu kerja
tanpa pengetahuan pemilik hak cipta. Antara faktor berlakunya perkara tersebut iaitu perkembangan teknologi, kelonggaran dalam penguatkuasaan undang-undang, sikap negatif seseorang, permintaan yang tinggi oleh masyarakat dan teknologi yang canggih. Ini telah memberi kesan kepada ekonomi negara yang akan menjadi mundur. Nama baik negara akan tercemar dan seterusnya membawa kesan negatif terhadap masyarakat. Bagaimanakah langkah untuk mengatasinya? Sebagai individu, hendaklah mendekatkan diri dengan agama, menggunakan internet dengan tujuan yang sebenar, berupaya menjaga kemuliaan diri dan berfikir sebelum bertindak. Bagi pihak kerajaan, mengadakan kempen-kempen, menerangkan tentang hukum penyalahgunaan teknologi, menguatkuasakan undang-undang penggunaan internet, mempertingkatkan kawalan keselamatan dari segi informasi dan juga data peribadi. Akta Undang-Undang Cyber di Malaysia, perkembangan teknologi yang semakin pesat mewujudkan kepelbagaian media atau disebut sebagai multimedia. Antara komponen utama dalam Undang-Undang Multimedia ialah Undang-Undang Cyber. Antara undang-undang ataupun akta yang terdapat di Malaysia, yang pertama sekali iaitu Akta Tandatangan Digital 1997, Akta Jenayah Komputer 1997, Akta Teleperubatan 1997, Akta Perlindungan Pengguna 1999 dan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Akta-akta lain adalah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998, pindaan kepada Akta Hak Cipta 1987 dan Akta Perdagangan Elektronik 2006 untuk memantapkan lagi perundangan mengenai cyber di Malaysia. Jom kita lihat video ini. Apakah perasaan anda? Apakah tindakan anda seterusnya?
Kesimpulan, ICT menjadi satu keperluan yang tidak dapat dinafikan dan menjadi realiti kehidupan masa kini. ICT mampu menjadi ejen kebaikan yang terbaik jika digunakan dengan beradab dan beretika. Tetapi pengguna juga perlu lebih peka tentang kebaikan serta keburukan dalam penggunaannya. ICT perlu dipelajari, dikuasai dan dimanfaatkan untuk kebaikan manusia. ICT perlu diurus dengan penuh beretika dalam meneraju peradaban manusia masa hadapan khususnya di Malaysia. Sekian, terima kasih.